Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Kita sambung hari tu muka surat apa tau? 40. Hari ni 40. Muka surat 40. Kemudian tak cari tak jumpa. Muka surat 40 ha? Perenggan apa tu? Okey, jumpa lah tu. Baik, muka surat 40, perenggan yang ketiga selepas perenggan ibunya Aminah itulah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Berkata pengarang rahimahullahu ta'ala, kemudian Abdul Muttalib mencari perempuan yang bersedia untuk mengambil upah bagi menyusukannya. Sini nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kalangan orang Badui. Orang Badui di sini maknanya orang Arab hak duk lang kampung noh. Kemudian apa tu? Kemudian di sini kena buat takdir situ. Kemudian daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam disusukan oleh Thuwaibah. Ngaji kitab Jawi gitulah kita baca. Ni kita ngaji kitab moden. Kita bawa dua tarik lah, tarik cara mengaji kitab Jawi dengan kitab moden. Kemudian Abdul Muttalib tuan Rasulullah mencari perempuan yang bersedia untuk mengambil upah bagi menyusukannya Rasulullah dari kalangan orang Badui. Orang Badui, orang Arab hak duk lang kampung. Kalau kita baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan ada satu kalimah faja'al arabi dan satu lagi faja'al a'rabiyyu. Arabi orang Arab, Al-A'rabi Arab juga. Jadi kata Al-Imam Ibnu Allan dalam kitabnya Dalilul Falihin, syarah kepada Riyadhus Salihin, perbezaan Arabi dan A'rabi. Arabi maknanya orang Arab, semua orang Arab. Tak kira mu tua, mu muda, mu duduk di bandar, mu duduk di kampung, dia panggil Arabi. Dan mereka ini daripada keturunan Nabi Allah Ismail alaihi salatu wassalam. Tu dia panggil Arab tu. Adapun A'rabi orang Arab juga, tetapi lebih khusus siapa dia? Mereka ini orang yang duduk di kampung. Orang hak duduk di cerok-cerok dalam-dalam tu, tak duduk kot balik pekan ni. Maka mereka ini dipanggil A'rabi. Begitulah juga orang Badui. Badui ni orang dalam kampung lah, A'rabi. Jadi pasal apa Abdul Muttalib dia pilih perempuan daripada kalangan Badui yang menjadi pilihan dia? Kerana di sana para ulama menyatakan dari sudut pemakanan orang kampung dan orang bandar lebih sihat cara orang kampung makan. Tok kita dia tak makan lagu Tok La ni. Tok La ni makan McDonald, Tok La. Tok La makan McDonald, makan ayam Texas tu, tang hijau kuning tu. Ni tok zaman millennium. Adapun tok zaman dulu dia makan apa? Pucuk paku, pucuk putak, ulam raja. Semua hak makanan sehat-sehat. Maka bila makanan yang sehat, yang tidak ada pencemaran, dia akan memberi kesan kepada penghasilan susu yang baik. Sebab itu kalau di kedai daripada jual daging lembu wagyu tu, mahal daging tu kan. Satu pinggang kita makan stik wagyu tu, dia boleh pi 150. Pasal apa? Bahawa makanan dia lain. Patu tempat tinggal dia aircon 24 jam. Kalau tuan lembu pun tak tidur 24 jam. Dia 24 jam. Makanan dia mahal dan sebagainya.
Ada pun lembu hak kita duk bela kat dalam kandang di tanduk ni, boleh pi lah sekilo 40 ringgit. Dia tak lagu macam Wahyu tu, tak sampai sekilo pun beratus dah. Pasal apa? Daripada pemakanan yang diberikan kepada lembu tadi menghasilkan kualiti daging dan menghasilkan kualiti susu yang berbeza-beza. Begitulah hal keadaan Abdul Muttalib, tok wan Nabi, sebab dia pilih orang perempuan daripada kalangan hak duduk dalam kampung kerana dia lebih menitik beratkan kesihatan dan dia sangat mementingkan benda yang akan masuk dalam batang tubuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya dia nak ajak apa maklum? Nak ajak kita bahawasanya orang dulu-dulu nak ajak kita di samping kita belajar Nabi SAW punya cara hidup, kita juga kena tahu daripada peristiwa Abdul Muttalib cari orang perempuan daripada kalangan Arab Badui untuk menyusukan Rasulullah, nak bagi faham bahawasanya kita kena ambil berat benda apa hak nak masuk dalam perut anak kita, benda apa yang nak masuk dalam perut cucu kita, benda apa yang nak masuk dalam perut kita terutamanya. Tu dia. Jangan duk balas kok suka, berasa sedap hantar, berasa sedap hantar, berasa sedap hantar. Tak boleh gitu. Maka Islam dia ajak kita, benda yang nak masuk nak kena cek dulu, elok ke tak elok untuk kesihatan. Kalau tak elok, Islam tak benar. Kalau ada unsur syubhah, Islam tak benar. Kalau unsur haram, telah lagi lah tak benar. Kerana Islam lebih mementingkan halalan tayyiba, halal dan suci dan juga berkah. Tu dia. Dan yang kedua, di sini boleh tak kita ambil orang untuk menyusu bayi, baby lah kita kata, hukum dia boleh ambil upah menyusu, tak jadi masalah. Begitulah adat penduduk Mekah supaya anak yang baru dilahirkan itu dapat menyedut udara dan suasana yang lebih bersih dari unsur bandar yang tidak baik. Tu tujuan Abdul Muttalib. Dia nak Nabi dibesarkan dalam suasana kampung. Pasal kampung ni dia punya pencemaran, pollution dia taklah banyak seperti mana duduk di bandar. Dan kalau orang kampung lebih tahan daripada orang bandar. Budak hak duduk di kampung lebih tahan daripada budak di bandar. Secara realitinya. Tetapi zaman kian berubah. Pada hari ni kadang-kadang kita tengok lebih kurang sama. Hak kampung pun lebih kurang macam hak duduk di bandar. Hak di bandar lebih kurang hak macam duduk di kampung. Apa dia hak lebih kurang? Misalnya kita tengok dari sudut penggunaan alatan teknologi moden, lebih kurang nak sama. Budak hak kat kampung lah Jahanam pun pakai handphone dah. Jahanam pun pakai handphone dah. Handphone mahal pada pak dia 3 sekupang tu. Daripada zaman cimping sampai lah 3 sekupang tu pak dia pakai. Cucu dia pakai apa? Hebat-hebat cucu dia pakai, dengan WhatsApp, dengan TikTok, dengan TokTik semua ada cucu. Pasal apa? Ni dari sudut apa ni? Dari sudut positif elok, dan dari sudut negatif pun ada juga, tapi lebih banyak pada negatif. Budak duduk dalam kampung dia makan taklah macam budak duduk dalam bandar. Budak kampung pagi-pagi kena cok bom pergi sekolah, jadilah. Tapi kalau budak bandar lain, dia cerewet ni. Nak kena ada yak melo, nak kena ada hak nu apa dah fries, nak kena ada nugget, macam-macam. Jadi masalah padahal duduk di tanduk pun. Dah beza tu kena faham itu baik. Dan kata pengarang lagi, di samping itu untuk memelihara bahasa Arab yang betul, tu dia nak jaga bahasa. Bahasa Melayu hak lama-lama ni ada kat orang kampung, bahasa lama-lama bahasa apa? Eron Eron tupak kan. Baca macam kukok kan.
Lah ni kalau tanya binatang hak kukuk tu, tanya kat orang muda lah kata, dia tak tahu binatang apa. Dia kata pedia ni jengui ni aku tak nak tengok pun. Yang duk tahu mesin kukuk nyok tu ya. Adapun hak kukuk dengan mesin sedap lagi ke kukuk. Pasal kukuk tu dia lagi halus. Adapun mesin tu tak apa nak halus. Kukuk hak tu nyok, lepas tu kena dengan pulut, dengan ikan masin ke, ikan tambang kering ke, ikan masin sedap tu, lepas tu bubuh sambal lah ku atas. Allah, habis ring lah orang kata dah. Tu orang kampung, budak lah tak gitu. Celek-celek pagi bahan handphone dulu. Budak lah buka handphone dulu. Mana? Jahannam habis. Sebab tu pelihara bahasa ni bukan hanya Nabi saja. Bahkan kalau kita baca sirah kehidupan Imam Asy-Syafi'i pun sama juga. Bila mana Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi alaih balik mai duduk di Mekah ni maklum. Dia balik mai duduk di Mekah, mak dia bawa balik mai duduk di Mekah daripada Gaza di Palestin, balik mai duduk di Mekah Al-Mukarramah. Tiba-tiba satu hari seorang ulama yang hadir di bumi Mekah dan menyampaikan pidato kepada penduduk Mekah. Di antara isi kandungan pidato yang disampaikan itu adalah tentang kelebihan bahasa Arab. Kelebihan orang yang menguasai bahasa Arab, apakah yang akan dia perolehi kalau dia faham bahasa Arab, bahasa syurga dan sebagainya. Bila mak Imam Asy-Syafi'i dia dengar, dia berasa apa? Dia berasa teringin nak bagi anak dia boleh macam mana hak tok guru tu habaq. Ni beza orang dulu dah. Lebih penting kepada ilmu berbanding benda hak lain. Kalau nak cari la lagu tu payah nak jumpa, senang cari, payah jumpa. Mak Imam Syafi'i bila dengar Tok Syekh ni bagi tahu tentang kelebihan bahasa Arab, mak dia rasa terpanggil. Seolah-olah kalau anakku tak reti bahasa Arab ni, seolah-olah bagi dia kesalahan besar. Dia sebagai seorang mak tak bagi kelebihan tu ke anak dia. Ada nak boleh jumpa ke tu tak? Anak dia tak arti mayang pun tak apa orang lah ni. Hak penting gaji besar, boleh bagi takdarah kat dia tiap-tiap bulan 500. Ni pak jenis apa ni? Anak dia tak arti mandi wajib pun tak apa. Yang penting hang dapat gelaran Datuk, Datin, Tan Sri, Tan Tin Tun. Hang ada kereta besar, rumah besar, ada driver, duit banyak, mata kedarah cukup. Mana ada? Hak ni pak lagu ni jadi lembu pun lagi bagus. Kasak tak bunyi? Kasak. Pasal lah ni lembu banyak pada orang. Faham ke tak maklum? Maklum? Faham ke tak ni? Dia serban bunga ya, serban ya bunga. Dia tak jadi bunga. Lagi tajam kita lagi. Orang lah dia mengaji dia tak mau lah. Dia mengaji dia tak mau. Dia kira nak bergaduh ya. Dia kira nak bergaduh. Daripada hak atas sampai hak bawah macam. Daripada hak pemimpin 2 kali 5 turun main ke bawah 4 kali 5. Lebih kurang macam. Hak pemimpin pun sama naik jahil, hak turun main ke bawah pun sama jahil juga. Pasal apa? Tak nampak lebih ilmu tang mana. Jadi mak Imam Syafi'i ni bukan jenis lagu tu. Mak Imam Syafi'i ni keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mak dia ni, ayah Imam Syafi'i pun ada kena mengena dengan nasab keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Imam Syafi'i ni nama dia ulama sebut Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Qurashi. Tu keturunan dia Arab Quraisy, tapi ke Nabi Arab Quraisy tu. Jadi bila mak Imam Syafi'i dengar Tok Syekh ni duk cerita tentang kelebihan bahasa Arab apa semua, menyebabkan mak dia rasa semangat membuat-buat nak bagi anak dia pun boleh juga lagu mana hak Tok Syekh tu habaq. Mak Imam Syafi'i hantar Imam Syafi'i duduk di satu perkampungan di Mekah, nama dia perkampungan Bani Huzail di Mekah. Pasal apa dia tak hantar main perkampungan tanduk? Pasal dulu tanduk tak kenal ni. Ni duk tanya pula, tanduk ada tak dulu? Manalah nak tahu kan? Hantar duduk dalam perkampungan Bani Huzail. Pasal apa hantar pergi duduk tahun tu? Kerana orang daripada kalangan Bani Huzail adalah mereka yang menjaga
tata bahasa Arab yang asli, sebiji-sebiji bahasa Arab yang asli, maka mak Imam Syafi'i radhiyallahu anhuma nak pastikan anak dia piduk tang tu boleh ilmu hak sungguh-sungguh betul punya ilmu. Jadi di sini nak ajak juga kita pengajaran. Tang mana kita nak lempang anak kita pergi mengaji, tengok dulu tempat mengaji itu lagu mana. Jangan nak gah ke nama saja. Ada hari ni gah ke nama saja. Hak pensyarah pikuk Wahabi pun ada juga. Gah ke nama lah. Balik mai bid'ah habis belaka orang kampung. Mengaji mana ni? Universiti dot. Oh, dengar kemas dah, tapi balik mai habis punah ranah masyarakat. Jadi tengok dulu dia mengaji apa, kitab apa, dia punya manhaj dia lagu mana, ahlu sunnah ke, Wahabi ke, Syiah ke, main kok mana ke, nak kena tengok. Pasal apa? Hak ni yang digunakan, dilakukan oleh ibu Al-Imam Syafi'i rahmatullahi alaihima. Duduk Imam Syafi'i di situ dalam tempoh beberapa bulan, tak sampai setahun. Imam Syafi'i tok guru hak mengajar dia bahasa sastra Arab di perkampungan Bani Huzail, di antaranya nama dia Mus'ab bin Zubair. Seorang lagi nama Mus'ab bin Umair, tu sahabat Nabi. Ni nama dia Mus'ab bin Zubair. Mus'ab bin Zubair guru bahasa sastra Arab kepada Al-Imam Syafi'i. Mengapailah apa semua. Imam Syafi'i pada hari terakhir dia, dah habis tempoh dah, expired date dah, duduk dengan Mus'ab bin Zubair. Maka tok guru dia tanya, wahai anak muridku, selama kamu duduk dengan aku ni beberapa bulan, apa yang kamu dapat faedah daripadaku? Jadi kata Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, wahai tuan guru, saya duduk beberapa bulan di perkampungan Bani Huzail ini, belajar bahasa Arab dengan tuan guru dan sebagainya, maka saya tak dapat banyak, saya dapat sikit saja. Saya dapat banyak, saya dapat sikit, dia kata. Tok guru dia tanya, aku bukan tanya banyak ke sikit, aku tanya hang boleh apa. Sebab ada orang dia habis khatam kitab banyak, tanya satu pahbuk boleh tak faham. Ngaji tak kita aqidatun ngaji, oh ngaji lama lah kata. Tu faham tak? Dia kata boleh hak pala bismillah tu lah. Hak dalam dia kata main pada awal sampai tok guru meninggal duk lena gitu. Habis juga kitab gitu kan. Tu dia. Jadinya tok guru dia kata, apa yang hang dapat? Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu kata, saya duduk dengan tok guru ni dalam beberapa bulan, tak banyak hak saya boleh. Banyak mana tok guru dia? Apa yang hang tak boleh itu tang mana hak kata tu? Dia kata saya dapat menghafaz 10,000 syair Arab. Ya Allah, tak banyak lagi dah tu. 10,000 syair Arab. Kita hak Melayu berapa banyak syair Melayu kita hafal? Nak tanya tak? Hidup Melayu, pi tanya tak, tengok frasa Melayu banyak mana hang hafal? Silap-silap buku novel Juliet kata 5 tu pun macam tak habis. Tu dah. Dia baca beli hak dia Hasani tu, beli hak ada siap dah ringkasan tu kan jawab tu. Baca tak novel Juliet tu? Tak baca. Kita habaq Juliet sebenarnya tak tahu. Juliet pi tang mana lepas dia duduk di dah ni, di pi tang mana? Tak tahu, depa kata pi duduk di London. Metang mana? Pi duduk Australia tu. Dalam cerita tu bila duduk cerita bah HBR lah apa semua tu ada lah buku-buku tu. Baca ke tak? Tak baca. Hidup Melayu metang mana? Sajak pantun berapa kerak kita hafal. Termasuk saya lah, ada mengaku Melayu ni. Kan? Muka macam Hindustan tapi Melayu. Hak kata Melayu. Kita dah hafal alang-alang Pekasam, seluk Pekasam biar sampai ke Pakal Lengan. Tu satu. Lepas tu dia pergi ke Dubai beli maruku, bye bye I love you. 2 hak tu mereka sendiri. Tu tak ada buku pun. Jangan ada kemas 2-3 tu lah. Maknanya kita ni Melayu dari sudut keturunan, adapun hayati bahasanya kurang. Bahaya tu nah. Imam Syafi'i dak, dia Arab dan dia hayati sungguh bahasa Arab dia. Sebab tu orang lah ni buat cerita pun pelik-pelik dia bercakap. Dia tak jaga bahasa. Lu langsi lu mati ni cerita apa KL gangster. Mau bahasa kita lu kasih sengat sama lu. Sengat metang mana kita pun tak tahu.
Nampak lah belum? Rosak tak bahasa? Rosak bahasa. Walaupun benda tu daya penarik nak attract orang tengok cerita, dalam waktu yang sama dia telah memusnahkan tamadun bahasa yang dibina oleh ahli-ahli bahasa kita dulu. Cukup jaga bahasa tu, zakbar dan sebagainya. Tapi bila main orang lain ni buta sejarah, tak mau nak menghayati kebangsaan dan sebagainya, maka mula dia tukarlah lu langsi, lu mati, segala makna lu tu ada. Imam Syafi'i kata 10,000 syair saja yang saya sempat hafal, yang saya dapat ingat, ini Al-Imam Syafi'i. Pasal apa? Lu dalam kampung memperolehi bahasa yang tepat, bahasa yang sempurna, bahasa yang asli, bahasa Arab seperti yang digunakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Yang paling masyhur menjalankan urusan penyusuan, maknanya dalam kabilah Arab hak banyak-banyak nu, hak paling masyhur dalam nyusuhkan bayi adalah kabilah Bani Sa'ad. Kabilah Bani Sa'ad. Sebab tu dalam kabilah Arab ni dia ada macam-macam kabilah, dan setiap kabilah itu ada kepakaran masing-masing. Ada hak pakar dalam buat pedang, macam-macam ada. Ada yang pakar dalam pembuatan kain baju, terutamanya terkenal di mana? Di Yaman. Nabi punya baju, Nabi kain cotton daripada buatan Yaman. Pasal apa? Buatannya halus gitu. Ni di antara kepakaran yang ada. Sopa kita lah di Malaysia ni kan, kalau sebut bab tukang kayu, bab ukiak-ukiak ni, dia nak pergi ikut mana tu? Dia nak pergi ikut belah Terengganu, ukiran dia, jenis kayu-kayu ni. Kalau hak jenis makan sedap-sedap, hak jenis kepala lenggok-lenggok itu, tu mau pergi Pulau Pinang. Tu dia punya kepakaran dia nasi kandang. Hang kono ikut mana nasi kandang pun, nanti Pinang nanti dia turun. Kan? Kalau belah Kedah apa dia? Hak sedap belah Kedah. Apa dah je? Oh, Syekh itu orang Perlis, Darussunnah. Dia seorang Darul Sunnah, kita Darul Aman. Darul Sunnah. Di Perlis makan apa? Makan harum manis lah segala makna. Ada makanan-makanan tradisi yang kalau orang lain buat tak apa sangat, dia kena pergi tempat dia. Lontong Johor. Lontong Johor. Kalau sotong tang mana-mana apa dah. Lontong nanti Johor baru sedap. Ayam asam pedas Melaka misalnya. Nasi dagang ke, nasi akuk ke, belah Kelantan, belah sana tu. Dia ada jenis-jenis lagu tu. Begitulah juga Arab pun dia ada kepakaran dia. Bani Sa'ad menyusu kabilah Rifar, depa ni terkenal dengan duk balas harta merda orang. Kabilah Rifar, kalau habaq dari kabilah Rifar, orang tahu dah, depa ni yang duk sekat kafilah pedagang daripada semenanjung tanah Arab nak pi ke Syam ke apa, nanti depa ni yang duk pi buat roblok tengah jalan. Depa ni yang duk pi suap pun habis semua ni. Ni kabilah Rifar. Ingat bulan depan kita buat periksa awal tahun. Pakai tak main dah bulan depan. Kita buat perasaan kalau di masjid surau buat kuliah perasaan, lepas tu buat periksa. Tak tahu. Silat-silat ngantuk imam, ngantuk dia, habis cungit balik, tinggal ustaz dengan juru kamera pun tak tahu apa. Silat-silat ti pacak kamera nanti balik terus gitu ya. Kita buat soalan, kita jawab. Tapi kita main nak baca balik kan, nak main periksa. Gitu. Maka tibalah rombongan dari kabilah Bani Sa'ad. Tiba mana ni maklum? Tiba di Mekah lah. Itu dia. Untuk urusan tersebut urusan apa? Urusan mencari anak susuan. Babik itu bagi mencari siapa yang bersedia untuk menyerah anaknya. Di antara yang ikut serta di dalam rombongan itu ialah Halimatus Sa'diyah radhiyallahu anha. Jadi Halimatus Sa'diyah ini makam dia di Jannatul Baqi' Al-Gharqad. Kalau kita naik jalan tengah dalam Baqi' tu, lorong tengah tu, makam ni tepi ya. Abang lah tak tahu kena pi baru kita boleh cerita. Halimatus Sa'diyah, Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat ada 10,000 sahabat dalam Jannatul Baqi' tu. Termasuklah ahlul bait, ahli keluarga Nabi SAW, Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra dan juga Atikah, bapa menakan Nabi, semua ada dalam tu belakang. Baik. Ia keluar, ia siapa? Ia Halimatus Sa'diyah.
Itu. Keluar bersama-sama kaumnya untuk tujuan tersebut. Kebetulan tahun itu ialah tahun kemarau dan kesempitan hidup. Untuk mendapat upah yang lumayan, sudah tentu Halimah tidak memilih seorang anak yatim seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum menyatakan Halimah dia menek binatang tunggangan dia. Keldai jenis-jenis lagu tu lah. Menek keldai main dengan laki dia. Dia main dengan laki dia. Gitu. Jadi dia tak pilih pasal apa dia tak ambil anak yatim. Pasal kalau anak yatim ni bayar tak mahal. Pasal pak tak ada, mak ya duk cangkui semua pun mak lah. Jadi kalau anak tak yatim, ada pak ada mak, jadi bayar mahal sikitlah. Pasal laki bini duk kerja kan. Ni mak saja duk kerja, pak meninggal habis ruyuk dah. Jadi Halimatus Sa'diyah pada peringkat awal dia ni duk tanam azam kalau boleh dapat anak hak bukan anak yatim. Dapat lumayan sikit di situ. Baik. Begitulah anggapan mereka. Tetapi takdir Allah mengatasi tadbir. Maknanya apa? Takdir Allah, ketentuan Allah mengatasi tadbir, mengatasi apa yang dia hajatkan. Hak dia duk rancang nak anak yang bukan yatim tu, dah Allah Ta'ala tentu dah dia boleh nak yatim juga. Hang kono kok mana pun boleh nak yatim juga. Walaupun mulanya Halimatus Sa'diyah tidak berkenan untuk menerima Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai anak susuannya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sempat menyusu dengan mak Nabi Aminah tak lama mana. Lepas tu serah pula kepada kepada Thuwaibah. Kepada Thuwaibah Al-Aslamiyah. Thuwaibah Al-Aslamiyah ni adalah mak susuan kepada Hamzah bin Abdul Muttalib, pak nakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thuwaibah ni pula dia ada juga anak susuan namanya Syaima'. Syaima' ni adalah beradik susuan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beradik susuan tak boleh nikah. Dia kira macam dua beradik dah, tapi bukan sangkut pada nasab, sangkut pada sebab susuan tu. Tu dia. Jadi ingat tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, pada peringkat awalnya tak mau nak terima. Dalam riwayat lain kata, bila dia tak terima, suami dia kata, wahai isteriku, kita ni dah lamai jauh-jauh. Pada peringkat awal sebelum dia dapat Rasulullah, kata dalam kitab Rahiqul Makhtum, kawan-kawan Thuwaibah ni semua pakat dapat anak susuan masing-masing. Dan anak hak mereka dapat semua anak hak bukan anak yatim. Seronoklah dapat pulangan lumayan. Mereka bila dapat belah tinggal dia gitu ya. Dia tak balik-balik lagi. Jadi pengajaran dia apa? Kawan bila susah dia duduk dengan kita, bila senang dia belah. Ni cerita kawan. Kan? Dia duduk dengan kita. Time ada jawatan dia kipas kita ni tuan-tuan, duduk lekong pun dia kipas lagi. Pasal ada jawatan. Tapi bila tak ada jawatan, duduk kot kaki 5 masjid tengok. Dia buat tak kenal. Dia kata biasa kenal ke? Ni kata kawan. Kawan ni tak boleh kira. Dia kena ambil sahabat. Dia kena cari sahabat. Sahabat ni bila kita susah pun dia duduk dengan kita, dia senang pun duduk dengan kita dan tak ambil kesempatan atas kita. Ni nama sahabat. Kawan ni dah. Kadang-kadang kita duk jumpa datuk tak payah abang datuk mana, minggu lepas pun kita jumpa dah datuk duk makan. Bukan kita jumpa dia, kita main makan kedai tu, dia pun pergi makan kedai tu. Tapi kira kita makan kedai standard datuk jugalah, kita rasa. Tapi kedai pergi jalan ni, mungkin datuk tu pun duit tak ada aku, duk kena pau dengan pok ni makan pergi jalan. Kita makan pergi jalan tu kedai gitu. Pakai dengan baju batik apa. Kita kenal lah datuk tu orang politik juga. Kan? 3-4 biji kereta munduk hurung dia. Datuk tu kata, udah. Datuk tu tak tahu kawan tu nak kencing dia. Kawan ni nak ambil kesempatan jatah dia. Kawan ni kalau TS dia boleh ambil kesempatan. TS boleh ambil kesempatan. Hak kata kawan ni. Bukan kat tuan-tuan dah. Tempat lain tu. Tuan-tuan sahabat. Kan? Jenis kawan ni ada. Jenis kaki pau nama dia. Kaki pau. Kawan jenis lagu ni mau duk jauh. Jangan duk dengan kita pun tak apa. Menyusah. Bahkan dia mendatangkan fitnah kat kita. Ni kata kawan. Sahabat? Tak.
Jadi kata suami dia, wahai isteriku, kita ni mai jauh-jauh dah. Kawan-kawan kita semua pakat dapat, mereka belah balik dah. Mereka dah dapat dah bak guna rezeki mereka. Tapi kita ni tak dapat lagi ni. Halimatus Sa'diyah ni dia duduk merungut, dia kata awak lah tak dapat lagi, kawan kita semua pakat dapat dah. Suami dia kata apa? Sabar, dia kata Allah Ta'ala Tuhan nak bagi kat kita hak lebih elok dari hak kawan-kawan kita boleh. Ni peranan apa ni? Peranan suami, peranan isteri nak kena pesan pada benda-benda hak baik-baik. Nah, mai mengaji malam ni dia tak faham tak tu cerita apa tu. Tak lagi dia baca lagu moden. Lepas tu tak lagi dia buat takdir apa. Tak apa nak faham. Pak Long buat sabarlah mengaji lagu tu lah. Kalau nak makan rotinan pun kena tunggu dulu. Nak bagi masak tu lah. Bukan leh masuk kunyah pergi terus. Dia nak kena boh dalam tanur tu dulu. Dia kalih kono, dia kalih ni. Maklum nak kena tunggu. Sekali nak suap, silat-silat suap pergi gigit lidah pula. Makan pun payah. Kopa mengaji lah. Sabang situ mengaji kalih kalut, kena slow and steady. Slow pun jangan lena lah. Slow pun ni slow pe lena ni payah juga ni. Kan? Dapat tak? Dapat Nabi SAW. Kemudian hatinya siapa? Nya Halimatus Sa'diyah jatuh kasih kepada Nabi SAW, menyebabkan ia datang semula untuk mengambilnya. Bila dia pegang Nabi itu, dia berasa kasih sungguh ke Nabi SAW. Di dalam perjalanan pulang, Halimatus Sa'diyah sudah merasa sesuatu yang luar biasa dan banyak keberkatan dari penjagaannya terhadap Nabi SAW. Meski Halimatus Sa'diyah mengambilnya, ya Rasulullah, kerana tiada yang lain lagi dan supaya dia tidak pulang dengan tangan kosong. Tu dia rasa apa maklum? Halimatus Sa'diyah ni waktu dia mai nak menyusu Nabi tu, dalam riwayat kata dia ada anak, dia bawa ke anak dia pun duk menyusu ni. Dan anak dia ni bila isap susu dia tak pernah kenyang, kerja duk meringiknya. Barangkali susu tak ada lah kot. Susu tak banyak, isap-isap habis, itulah kita kata. Kan? Jadinya bila dia pegang Nabi tu, dia pegang Nabi, buah dada dia susu full tank terus. Full terus. Lah. Full terus. Ni kita cerita ni hak ngaji ni, hak menikah banyak lah tak apalah. Mungkin kawan kita seorang pun tak menikah lagi. Kena menikah lah. Dah. Buah dada dia full terus susu. Bila full tu, anak dia ni hak awal isap tu tak berasa apa, dia pun cerak tak sangka kawan ni. Orang tua-tua kata dia lakum tu lah. Tu bahasa tu. Ni anak hang ni tak boleh nak lakum ni. Orang tua-tua banyak bahasa kan. Tak apa nak boleh ni lakum ni awak kan. Dia punya puting susu tak ada. Dia nak hingga gigi tu, gusi dia tu tak lekat. Tu panggil lakum. Bukan lakum dinukum waliyadin. Hak tu hak lain. Tak hidup faham gitu pula. Dia isap tak sangka ni sehingga anak Halimah tu sampai tidur di atas dia punya dukung dia tu, punya galik sungguh dia isap susu mak dia. Pasal apa? Pasal hak mula-mula lepas daripada dia dukung Nabi tu, mulut Nabi sentuh dengan puting susu dia, Nabi isap ni susu tak berhenti-berhenti meh. Subhanallah. Ada berkat tu Nabi SAW. Anak susuan dah sini ni, pak susuan tak ada. Jangan cari lagi tak bekah lah. Apa hukum papak susuan? Tu tak ada, tu nama gatai hukum dia. Nama dia hukum dia gatai. Hak tu ya. Dan Halimah ni dia bagi Nabi minum susu dia lepas mendapat izin suami dia. Tak boleh duk bagi saja, duk pibuh dalam Facebook ni. Siapa nak isap susu saya, mainlah rumah saya belakang masjid tanduk. Bukan baby yang main, Tok Wan baby nanti main. Tak boleh lah. Hukum dah haram kalau bagi susu badan kepada orang lain tanpa izin suami. Ni pada budak lah. Hatta adik kita kali pun
Dia kata, "Mailah menyusu saya anak aku ni, dada aku susu tak ada ni. Mailah kita berangkat bro tang tu terus." Tak boleh, kena minta izin suami. Pasal suami dia pemilik susu tu. Walaupun dia tak minum tu, tapi dia pemilik dia. Baik. Halimah Sa'diyah radhiyallahu anha juga merasakan rezekinya menjadi murah. Murah ni makna banyaklah. Dan berkat sejak ketibaan Nabi di rumahnya. Murah kena ni. Lepas daripada hak pertama dia rasa susu dia banyak. Yang kedua, dalam perjalanan dia mai hak awal tadi ni, tunggangan dia ni lembek dah, jauh barangkali, lemah lembut dah, lutut lembut dah, tak larat jalan. Sehingga kan kawan-kawan dia ni potong dia, depa sampai dulu Mekah, dia tak sampai lagi. Tapi bila mana dia pegang Nabi, dia bawa Nabi duduk atas binatang tunggangan dia ni paling cepat pada hak depa, sampai dia potong terus hak kawan dia balik dulu ni. Sehingga kan kawan Halimah jadi pelik. Halimah, apa dah jadi dengan tunggangan hang? Laju gila. Tak katalah gila, dia kata laju lah. Laju sungguh. Pasal apa? Pasal mereka tak tahu hak duduk atas binatang tersebut Nabi kita Muhammad SAW. Dua. Yang tiga maklum, sampai di kampung dia, waktu dia mai tu adalah musim kemarau. Mana ada tumbuh-tumbuhan binatang-binatang pakat kurui kering habis, termasuklah ternakan yang diternak oleh Halimah Sa'diyah. Semua susu kambing dia tak ada, semua jadi pepeh habis dah, tak ada susu bar dah, makanan tak ada. Tapi bila sampai di perkampungan Bani Sa'am, semua tumbuh-tumbuhan dan juga binatang ternakan Halimah Sa'diyah lebih subur, lebih gemuk daripada binatang ternakan orang lain. Dia berasa pelik berasa pelik hak dia saja ya. Elok hak orang ni pakai kurih kering habis. Sehingga kan ulama kata sampai kawan-kawan Halimah ni depa pakat pelik apa jadi dengan Halimah ni, dan mereka pada ketika tu depa saha pi ambil tumbuhan yang depa tanam, angkut pi tanam di tempat yang ditumbuh yang ditanam oleh Halimah, pi buh dalam kebun dia kok ni. Kambing-kambing mereka ni angkat semua pibuh larban Halimah, kok jadi gemuk. Tak jadi juga gemuk. Hak gemuk Halimah punya saja dengan dia punya tumbuh-tumbuhan saja. Pasal apa? Berkat dia jaga Nabi SAW. Di sini dia nak ajak kita bukan berkat ke Nabi saja. Dia nak ajak kita ni keberkatan menjaga anak-anak yatim di situ tu. Nabi kata aku dengan anak yatim ni lagu ni je, duk buat penaya anak yatim. Cari nahan belakang tu. Jaga anak yatim ni boleh pahala besar. Boleh pahala besar. Penaya anak yatim pun dosa besar ke? Nak kena jaga situ. Kadang-kadang kesian tengok anak yatim. Takat mak dia tak apalah, mak dia ni ramai orang kenal, hak anak tu orang tak mau. Ada ke? Saya nikah dengan mak awak bukan nikah dengan awak. Awak punya nasib, awak punya pasal lah. Saya nak mak awak saja. Ni ada juga ni jenis geng awak-awak ni. Ni geng awak-awak nama dia. Kan? Jadi dia kahwin kena ambil dengan anak sekali tu lah. Kena ambil dengan anak sekali. Jadi anak yatim kadang-kadang bila pak dengan mak dia mati, depa ni bawah umur. Misalnya kata pak dia buat hibah, misalnya. Pak dia buat hibah, kalau dia mati, anak dia dapat hibah seorang, anak dia akan tinggal hibah 500,000. Anak dia ada berapa orang? Dah 5 orang, seorang 100,000 misalnya. Tapi anak hak tinggal semua hak renek-renek belaka. Siapa yang nak kena urus harta dia? Iaitu waris dia lah. Barangkali pak Melakan dia ke, mak Melakan dia ke. Tapi pak Melakan dia tak jadi pak Melakan, dia jadi jin. Bila dia nampak 500,000 dia jadi jin. Faham ni? 500,000, setengah juta, aku kaya. Dia guna duit anak yatim tu buat apa? Dia guna duit anak yatim, anak Melakan dia tadi ni, dia belanja buat model meniaga si kandang. Mampu terkekok pak Melakan dia tak ni. Dia guna duit tu pergi umrah. Mampu pak Melakan tu. Tak boleh. Melainkan dia boleh guna duit yang ditinggalkan itu pada perbelanjaan dan keperluan anak yatim tu saja. Misalnya kata budak tu nak pergi mengaji di mana? Planet Pluto misalnya. Biar tak ada dalam kisah ni. Dia nak mengaji di planet Pluto. Mengaji apa planet Pluto? Mengaji bahasa Arab di planet Pluto. Tak tahulah siapa ajak sana.
kena pakai berapa ribu, 10,000, tak apa. Ataupun nak kena bayar apa, iuran pengajian dia, boleh. Nak bayar apa lagi, nak beli makan minum dia, boleh. Ataupun dia membelanjakan benda itu untuk manfaat budak tu, tak jadi masalah. Tapi kalau duk belanja, duk pergi beli joli lah apa semua, makan nasi kandak Daniel pun pakai anak makan dia punya, makan nasi kandak hijau kuning pun balai anak makan dia punya, dia bukan makan nasi kandak tu, dia makan api neraka. Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Dia makan api neraka. Dia sumbat siap dah api neraka dalam perut dia. Na'udzubillahi min zalik. Apabila sampai 2 tahun berada di pangkuan Bani Sa'ad, Robik situ pangkuan Bani Sa'ad di sini duduk kat siapa? Duduk kat Halimatus Sa'diyah tu tak? Sepatutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diserahkan semula kepada keluarganya Nabi Muhammad lah, oleh kerana masa susuan telah selesai. Susuan hak paling lengkap 2 tahun haulaini kamilain liman arada ayyutimmar radha'ah, dalam Quran sebut. Siapa yang nak sempurnakan penyusuan yang paling terbaik, dia hendaklah menyusu haulaini kamilain, 2 tahun berturut-turut. Itu paling terbaiklah kan. Sama ada menyusu terus direct ataupun dia pambuh bagi dekat apa dia orang mengasuh dan sebagainya, tak menjadi masalah. Tak jadi masalah. Yang penting 2 tahun turut-turut tu minum susu badan. Minum susu badan. Ada orang tanya, dia kata, ustaz boleh tak bapak minum susu mak anak tu? Minum bini dia punya lah. Kita kata boleh, harus, tapi pak ni dia bagi gatal. Pak ni dia bagi gatal. Hak anak bukan kalau hak bini tu beli susu full leaf and leaf every day penuh di dapur tu, hang dia pergi cari hak mak tu juga. Ni tak ada pasal ni. Jenis ni tak ada pasal. Patutnya beda hak anak tu, pak tu dia kata saya bukan apa ustaz ai, dia kata gigi pun tak apa nak ada. Lepas kata minum susu mak ni cepat naik gigi baru. Umur 60 hang tak naik dah gigi pa gini ni. Tak naik pa dah. Ambuh gigi palsu lah cerita dia. Tapi boleh dah. Boleh, harus. Tapi kalau si ayah tu, dia minum susu isteri dia sampai anak dia tak ada apa, dia balas dendam kat anak dia geram. Anak dia tak tahu apa pun, dia balas dendam sampai anak tak boleh minum apa. Anak tu isak-isak tak ada apa, tinggal tong kosong lah. Berdosa si bapak tadi. Ni lorak no. Ada aku tanda gitu. Tak ada no, kau tanda alhamdulillah dia minum susu lembu kedai sebelah ni hak orang ni dia jarang tu kita sebut Tapi kalau suami dia minum susu isteri, tak jadi anak susuan. Dia tak panggil anak susuan. Sekali lepas tu pula lagi dia buat mereka merampik apa semua hukum macam-macam ni dah suami susuan saya. Suami susuan. Dia kena buat huduh gitu. Dah. Jadinya 2 tahun turut-turut Sebab tu Halimatus Sa'diyah mak Nabi bagi, ulama sebut kalau ikutkan Nabi SAW tak perlu dah minum susu Halimatus Sa'diyah ke Thuwaibah ke. Pasal apa? Memada Nabi minum susu binatang hak duk ada kat Mekah tu pun tak larat minum dah. Betul tak? Kambing pun ada, unta pun ada. Logik akal kata. Tapi ulama kata tak. Kerana bayi yang usia daripada beranak sampai 2 tahun, dia tak apa nak elok dengan minuman selain pada susu badan, melainkan kalau terpaksa cerita lain kalau dia ni duduk dalam incubator ke apa, katakan mak dia nak pergi menyusu di hospital, barangkali dia akan sulam dengan susu tepung dan juga susu mak barangkali. Hak tu tak payahlah hak tu. Tapi biasa ni seeloknya 2 tahun. Itu dia lah. Baik. Sikit lagi. Tetapi ibu susuan Nabi sallallahu alaihi wasallam masih sayang untuk menyerahkan Nabi kepada keluarganya dan meminta izin untuk bersamanya Rasulullah. Permintaannya Halimah. Nya banyak situ diizinkan siapa? Diizinkan oleh keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baca ni guys. Setelah beberapa lama bersama-sama keluarga Halimatus Sa'diyah
berlakulah satu peristiwa yang menakutkan ketika Nabi bersama-sama dengan saudara-saudara susunya di belakang rumah. Belakang rumah Halimah lah. Maknanya di sini dapat kita faham Nabi waktu kecil dulu macam budak biasa dah. Macam orang biasa. Jangan ada orang dia faham kata Nabi Muhammad waktu kecil dulu boleh terbang. Oi, dia ingat apa, Dragon Ball ke apa? Dia kata Nabi kan pelik pada orang. Bukan Nabi pelik, hang tu pelik pada orang fikir. Dia kata Nabi boleh terbang. Nabi boleh terbang. Tangan Nabi boleh keluar api. Oi, dia ni terkesan dengan komik-komik Korea, Jepun dan sebagainya. Dia duduk tengok cerita Naruto, Dragon Ball, Abu Gi. Tu dia faham Nabi gitu. Pening kepala habis ya. Baik. Jadi Nabi orang lah nah. Jangan kata Nabi ni malaikat pula. Dalil dia Allah Ta'ala nyatakan laqad ja'akum rasulun min anfusikum, daripada kalangan kamu. Ulama tafsir kata min jinsikum, daripada jenis kamu, yakni jenis manusia. Ada tarikh lahir, ada tarikh wafat. Nah, kita mengaji sifat Nabi ni, kita duk ngaji dah 50 simpulan iman kan. 50 aqaidul iman tu, simpulan iman tu. Nah, 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil, 1 sifat harus. Jadi 41. 4 sifat wajib, 4 sifat mustahil, 1 sifat harus. Jadi 9. 41 campur 9 jadi 50. Tu dia sifat harus bagi Nabi ni. Lagu kita lah sakit, lapar, dahaga. Jangan duk faham kata Nabi tak lapar. Nabi pun lapar dah. Jangan duk faham kata Nabi ni minta-minta, ya Allah ya Tuhanku buat turunlah nasi, cing, turun terus nasi mai. Duk fikir gitu tak jadi. Boleh jadi dah, boleh jadi. Tapi Nabi juga berusaha. Situ. Kadang-kadang orang kita ni dia fikir Nabi, dia nak letak Nabi tu tempat hak tinggi elok dah, tapi dia bubuh tak kena dengan tempat dia. Baik. Ketika Nabi tiba-tiba baginda didatangi oleh 2 malaikat lalu memegang Nabi SAW. Kedua-dua malaikat tersebut menelentangkan bagi tidur Nabi SAW dan membelah dadanya. Itu dia. Kemudian dikeluarkan hati Nabi untuk dibersihkan. Berlarilah saudara susunya memberitahu kepada kedua ibu bapanya. Ibu bapa susuan Halimah dan suami dia lah. Maka berlari-lari kedua orang tua itu. Siapa kedua orang tua itu? Kedua orang ibu bapanya. Siapa? Halimah dan suami dia. Untuk menyelamatkan Nabi. Tetapi ketika mereka sampai, segala-galanya telah selesai. Mereka mendapati muka Nabi SAW pucat dan kedua-duanya memeluk Nabi SAW. Mereka duk ingat Nabi jadi apa dah, mati habis dah. Pasal apa ni, anak orang ni bukan anak kita ni, jadi apa-apa lagi jenah jawab kita. Maka nak menunjukkan di sini, walaupun Halimatus Sa'diyah duduk dalam perkampungan hulu banat mana duduk, tetapi sifat tanggungjawab dia tetap ada. Sebab itu kata para alim ulama, orang Arab jahiliah ke tak jahiliah ke, bukan semua jahat dah. Depa banyak benda yang baik. Tolong orang susah ada ke depa? Jamu orang makan ada juga ke depa? Tapi hak Nabi mai ni mai buat apa ni? Nabi mai liutammima makarimal akhlaq, nak menyempurnakan. Adalah akhlak-akhlak depa hak tak apa ni elok tu. Hak jenis minum arak kan, berjudi. Pagi-pagi tengok YB Sanusi duk jegir tu, terkejut saya. Bang kan, kami solidariti menyokong apa? Judi dengan arak tadi kan. Jadi semua kena sokong lah. Tak kira mu siapa pun, mu parti mana pun kena sokong. Pasal benda haram lah. Benda haram. Dan kita harapkan supaya ketua-ketua agama di Malaysia bersuara dan keluarkan kenyataan rasmi daripada pihak istana dan sebagainya, mengatakan semua raja-raja Melayu bersetuju dan mengharamkan penjualan arak, judi dan apa-apa lah benda-benda hak lain yang ada hubung kait dengan hukum ni. Kamu dah bunyi lagu tu. Kalau takat MB seorang saja, tak jadi.
Kan? Pasal ketua agama kita raja lah. Sultan semua, duk ada 14 sultan duk ada, termasuk gubernur lah semua tu. Nah, jadi kita harapkan kita sebagai rakyat. Ni kalau pihak istana dengar ke apa ni, dengarlah rintihan rakyat ni. Kan? Mewakili penduduk tanduk. Lepas ni tuanku panggil, tuan-tuan kena pergi dengan saya. Jangan saya pergi seorang nak pergi. Mana haji? Kan? Tuan-tuan kena pergi juga. Pasal apa? Tanda kita bercakap tu betul. Betul tak? Siapa hak malam ni tak sokong arak dia haramkan kat tangan nak tengok? Dia pun tak kelapak nak angkat. Pasal betul dah benda tu benda hak iblis setan dia duk minum letang tu. Kalau orang pun duk minum juga, kira lebih kurang geng WhatsApp dia. Kena sokong nak tu nak. Ni mai semayang di masjid, mai berzikir, semayang tarawih, baca Quran sampai terbang habis keng-keng, tiba-tiba rokok pula terlajak lepas pula. Judi dengan arak, dia tak apa nak berani kata. Kita kata pasal kita tak ada kepentingan apa. Bukan ada orang nak bayar gaji kat saya, tu saya berani kata. Kan? Bayar gaji ke tak bayar gaji ke, wajib kena kata. Pasal benda tak betul. Jadi sebagai seorang pemerintah, dia kena berlapang dada, kena ikut rakyat dia. Pasal apa? Besok akhirat dia nak kena humbal dalam neraka, bukan kita. Kan? Setiap rakyat hak minum arak atas muka bumi di Kedah ni, pemerintah akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Raja Allah Ta'ala nak tanya dulu. Lepas tu turun mai hak bawah. Dulu kamu raja di negeri sekian-sekian, kamu tahu ada penjualan arak, ada kedai nombor ekor, kamu sebagai ketua agama, ada kamu punya kuasa yang telah ditentukan oleh perlembagaan apa-apa. Pasal apa kamu tak keluarkan kenyataan yang mengatakan haram dan sebagainya? Selamat jalan, selamat hari raya maaf zahir dan batin, jawab dia. Kita habaq terus terang dah. Kita tak lapik-lapik, tak kata kat siapa, supaya kita ambil pengajaran. 2 tahun bala ni pun tak larat nak yung lah belum. Di apa dia stadium Bukit Jalil baru ni ramai depa pergi mayang tu. Ramai tu. Tuan faham lah. Ramai sungguh depa pergi mayang tu, imam tak nampak tang mana dia. Tu imam tak tahu tang mana dia, melengkong gitu. Nak kata Majlis Haram dak juga. Pusing tu elok dah. Jadi dia nampak lagu macam double standard nah. Kita hak main di masjid ni duk jarak. Kita pula takut Covid pada depa. Kan? Ada masjid-masjid tak mula lagi kuliah. Pasal apa? Depa takut Covid lah. Kan? Hak takut Covid tu, kita bukan menafikan Covid tak bahaya, tapi apa? Nampak macam lain sangat. Hak main di masjid ni, kita duk kena berjarak ni. Kan? Hak duk di stadium, kedai makan tampak haku pun semua. Patutnya di masjid, di tempat makan pun kena buat sah juga. Pak Dak kena buat sah lah lepas ni di kedai makan. Kan? Kedai sebelah kan buat sah lah. Pasal SOP. SOP. Jadi tak kenalah tuan-tuan di situ. Mudah-mudahan pihak yang berwajib dengarlah apa hak kita habaq ni, dilonggarkan dah SOP tu. Kita mayang pakai ni pun tak apa, nak bubuh apa dia pakai pudah tu pun tak apa, insya-Allah lah. Kalau mufti kata gitu, kita ikutlah. Tapi ada benda-benda yang kita nampak macam tak apa nak munasabah. Jadi kalau di masjid kena berjarak, di kedai makan pun nak kena berjarak jugalah. Kan? Di kedai makan pun nak kena berjarak, di stadium pun nak kena berjarak. Main bola kau tak boleh main dah tuan-tuan. Main pun kena pas kau jauh-jauh ya. Tak boleh duduk dekat-dekat. Nak body apa pun tak boleh dah. Dan tengoklah ketentuan Allah Ta'ala, dia gol kot mana. Kan? Duk atok siap-siap dah, tang mana. Hang duk statik tang tu ya. Pas lah kot mana pun. Silap pas sampai kat kawan ni, boleh kat dia. Lepas tu dia pun rembak. Jadi memang ada hubung kait dengan bola saja. Dengan badan-badan tak ada. Tapi tak jadi lagu tu lah. Di negara-negara luar, alhamdulillah. Di Mekah pun dah ni dah. Jadi mudah-mudahan di tempat kita pun lagu tu juga insya-Allah. Orang duk ruyuh masjid tak leh main pun buka pun tak main juga. Kan? Dia kata kami tak pi bukan pasal berjarak tak boleh pahala sunnah. Amboi kemah tu. Cara habaq rapat pun hang tak main, jarang lagi hang tak main. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala ampun dosa kita ni. Malung haduk jadi ni dosa kita belaka ni. Jangan duk salah korang, jangan duk salah siapa-siapa. Mau dosa kita dengan diri, dosa kita dengan Tuhan, dosa kita dengan anak pinak, dengan kawan.
maka barangkali Allah buat mai bala ni nak bagi kita sedar, nak bagi kita yakin bahawasanya tiada yang lebih berkuasa melainkan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Tanda tahun tu tahun depan bukan bulan depan, tahun depan. Setahun kita cuti insya-Allah, tahun depan kita jumpa pula. Nah, setelah pulang ke rumah, kita akan tengok. Wallahu a'lam bissawab. Jadi di luar nu maklum, ayah-ayah ibu-ibu boleh ambil kalender, kita bawa kalender 2022. Di luar nu, belah ni saya tak ada ambil belah ni. Lagi boleh ambil belah sana nu. Percuma lah. Percuma kita bawa mai ada 100 ya. Ada boleh dapatkan di luar sana tu, dan ada nombor akaun tu. Wajib boh ke tak wajib boh? Harus. Saya tak kata wajib kan? Saya kata harus. Nak boh tak apa, tak boh tak apa. Tapi eloknya boh lah. Cerita dia gitu. Eloknya boh. Dan di situ ada gambar kita punya insya-Allah 1 hari bulan 1 2022 akan bermula majlis pecah tanah dan bermula pembinaan bangunan 3 tingkat di kawasan, dalam kawasan kompleks kita tu, menelan belanja 3 juta ringgit. Duit tak ada ke balong habaq nak buat 3 juta. Duit duk tahu nak duk dalam poket ayah-ayah lah. Kan? Kata kita apa buat keluar tu insya-Allah lah, lama-lama cukup lah 3 juta tu. Nah, jadi insya-Allah boleh dapatkan di luar sana. Ada 2 nombor akaun di situ. Untuk pembangunan tu wakaf, untuk kebajikan tu untuk infak umum. Pada nombor akaun infak umum tu, kebajikan tu, ada 1 nombor dia tertinggal, 032 dia tulis tu. Hak betulnya 034 tambah 4 277. Situ. Dicetak tu 03277, nombor 4 dia terjatuh. Jadi maklum lagi tambah 034 277. Ataupun yang ada jenis QR code tu ada di situ. Pak tentu saja duit masuk terus insya-Allah. Mudah-mudahan ada manfaat dan ada kebaikan daripada apa yang kita buat insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.